Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Antara fokus Bumi Kenyalang petang ini ialah permasalahan saluran akses cetek di Kuala Baram. Bumawen, teruskan dengan laporan anda. Ya Sahih, Pelabuhan Miri memerlukan penyelesaian segera bagi mengatasi masalah saluran akses cetek di Kuala Baram. Ia boleh menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pelayaran dan menyekat pertumbuhan industri di Miri serta bahagian utara Sarawak. Pada masa yang sama, penyelesaian menyeluruh dan strategi jangka panjang perlu dicari melibatkan kerja mengorek saluran masuk cetek tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Datuk Bandar Adami berkata, masalah tersebut bukan hanya mengekang kemasukan kapal di kawasan berkenaan untuk berlabuh tetapi menyebabkan kapal-kapal terkandas dan tersekat di bahagian saluran masuk ke pelabuhan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri satu taklimat tertutup bersama pihak lembaga pelabuhan Miri di pelabuhan tersebut baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau menggesa pihak berkenaan bagi mempercepat cadangan untuk memperdalam saluran masuk tersebut yang sepatutnya dilakukan serentak dengan pembinaan terminal pelabuhan Miri di Kuala Baram. Buat masa ini, saluran masuk di Kuala Baram adalah kurang dari 1 meter ketika air surut dan hanya kira-kira 3 meter kedalaman ketika air pasang yang telah membantutkan aktiviti perkapalan, pertumbuhan ekonomi dan perindustrian Miri serta bahagian utara Sarawak. Justru beliau amat berharap agar cadangan mengorek muara sungai Kuala Baram dilakukan secepat mungkin bagi membantu industri di Miri, khususnya industri minyak dan gas, peradangan kelapa sawit, pembinaan kapal atau pembaikan kapal, perkapalan dan industri lain. Turut hadir Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri Sarawak Budol. 3 premis perniagaan dan 8 rumah kediaman di sekitar Kuching dipotong bekalan elektrik pagi semalam berikutan dijadikan pusat pengoperasian judi dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini memaklumkan tindakan tersebut dilakukan oleh 4 anggota dari bahagian siasatan Ibu Pejabat Daerah IP di Kuching bersama SESCO. Jelasnya, pemotongan bekalan elektrik tersebut dilakukan mengikut kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 21A Akta Judi Terbuka 1953 kurungan Akta 289. Dalam pada itu katanya, bagi tempoh Januari sehingga Julai tahun ini, sebanyak 40 serbuan telah berjaya dilakukan bagi menggempur kegiatan yang menyalahi undang-undang dan sebanyak 6 buah premis perniagaan dan 36 rumah kediaman telah dipotong bekalan elektrik. Jelasnya lagi, berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, mana-mana premis yang telah diputus bekalan elektrik tidak boleh disambungkan semula tanpa kebenaran bertulis Polis Diraja Malaysia. Sarawak Energy menzahirkan penghargaan kepada orang awam kerana telah menyalurkan maklumat penting yang membawa kepada pembongkaran kecurian elektrik iaitu melibatkan 2 buah pusat pelombongan mata wang kripto di sebuah kawasan komersial di Kota Semarahan baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata berdasarkan maklumat yang disalurkan, operasi pengawasan dan pemantauan telah dijalankan sebelum satu serbuan dilakukan bersama pihak polis. Semasa serbuan, sebanyak 147 pelantar mesin pelombongan kripto yang sedang beroperasi ditemui bersama dengan penghala, modem dan peralatan elektronik lain. Selain itu, kabel penoreh terus yang disambungkan terus ke premis turut dijumpai. Sarawak Energy menganggarkan kerugian kira-kira RM32,500 sebulan ekoran daripada penggunaan elektrik yang tidak direkodkan dari 2 premis tersebut. Laporan polis telah dibuat dan penghuni dan pemilik pusat komersial terlibat akan dipanggil bagi membantu siasatan. Gabungan Kelab Media Malaysia GKMM akan meneruskan jerayawara ke Sarawak bulan depan dalam usaha untuk bertemu pengamal media yang bernaung di bawah kelab serta persatuan di negeri ini. Menerusi kenyataan media Presiden GKMM Muhammad Fauzi Ishak, Sarawak adalah negeri kedua yang akan dikunjungi jawatankuasa tertinggi GKMM selepas Sabah baru-baru ini sebelum ke beberapa lagi negeri selepas ini.
Ujarnya gerak kerja GKMM ini adalah selaras dengan aspirasi dan hasrat yang dipersetujui bersama ketika program pemukiman media se-Malaysia di Pulau Langkawi, Kedah pada 28 Mac lepas bagi menggabungkan seluruh kelab-kelab media yang berdaftar di seluruh negara. Dalam pada itu, inisiatif penubuhan GKMM ini dilaksana dengan menggabungkan seluruh 14 kelab dan persatuan media di 14 negeri sekaligus menjadikan ia badan gabungan media terbesar yang pernah diwujudkan di Malaysia dengan keahlian keseluruhan melebihi 5,000 orang. Pada 27 hingga 29 Jun yang lepas, GKMM selesai mengadakan pertemuan bersama Sabah Journalist Association SJA bagi menyampaikan misi GKMM serta berkongsi perancangan masa depan dalam menggerakkan aktiviti kelab dan persatuan media negeri. Bagi kunjungan ke Sarawak pula, sesi pertemuan juga diatur membabitkan pelbagai pihak termasuk kepimpinan kerajaan negeri, pimpinan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Ahmad Johari Tun Openg dan kunjungan hormat dengan Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Dato' Abdullah bin Haji Saidol diadakan hari ini bagi memaklumkan hasrat lawatan GKMM ke Sarawak. Sementara itu, dalam kunjungan GKMM ke Sarawak kelak, beberapa program lawatan juga akan diatur ke beberapa lokasi pilihan yang dilaksana dengan kerjasama Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS akan menganjurkan sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS pada 16 Julai ini di Kuching. Pengerusi PPWS Dato' Nur Hayati Ismail memaklumkan antara pengisian untuk sambutan itu iaitu Majlis Jamuan Teh yang akan dihadiri Toh Puan Dato' Partinggi Ragat Kurdi Taib. Jelasnya bersempena sambutan itu kelak akan diadakan pelancaran buku 60 tahun PPWS dan buku resipi sihat tradisi Sarawak selain penyampaian anugerah cawangan PPWS paling cemerlang dan pertandingan masakan tradisi keluarga. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS di Kuching. Sementara itu, Dato' Nur Hayati menambah sambutan itu tahun ini bertemakan pemangkin komuniti dinamik bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan penting PPWS dalam pembentukan wanita, keluarga dan pembangunan komuniti. PPWS yang ditubuhkan sejak tahun 1962 kini mempunyai keahlian seramai 12,388 dari 352 buah PPWS di seluruh Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Berita dari Sabah akan menyusul selepas